dan tidak penting merupakan punca utama hutang sering dianggap sebagai satu isu yang tidak serius. Namun, setiap individu pastinya mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka meminjam wang. Ada yang berhutang kerana keadaan semasa yang memaksa seperti terbeban dengan tanggungan hidup. Namun, ada juga yang menjadikan ia sebagai satu tabiat yang buruk. Meminjam wang tidaklah menjadi isu utama. Namun begitu, ianya menjadi lebih rumit apabila ada yang bersikap mementingkan diri dengan tidak membayar semula wang yang telah dipinjam. Hal sebegini boleh menimbulkan masalah pada yang memberi pinjaman wang. Tidak kira jika peminjam itu adalah ahli keluarga mahupun rakan ataupun kenalan terdekat. Seperti satu kes yang tular dahulu di mana seorang lelaki sanggup bertindak membunuh rakannya yang mahu menuntut hutang. Pertengkaran mula berlaku antara mereka berdua sebelum lelaki itu berang kemudian terus bertindak menikam rakannya kerana dia enggan membayar hutang tersebut. Ternyata kurangnya kesedaran dan tidak peka dalam pengurusan membayar hutang telah mengakibatkan pelbagai perkara negatif berlaku. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran rakyat Malaysia dalam menguruskan masalah ini? Bagaimana sebenarnya cara untuk memberi kesedaran kepada peminjam tentang pentingnya membayar hutang? Kalau kita tengok tadi gaduh sebab hutang RM10. Saya rasa bukan sebab duit tu, sebab dia dah tahu perangai kawan dia. Itulah dia, kata orang kan sebab RM1 pun boleh bergaduh adik-beradik, boleh bergaduh antara rakan karib dan sebagainya. Ini nak kami bawa kepada anda semua penonton-penonton wanita hari ini bersama dengan tetamu kita yang berada dalam talian ketika ini. Kalau boleh kita perkenalkan, hari ini kita bersama dengan Datuk Haziq Pillay selaku seorang peguam. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Fiza. Apa khabar? Baik, Datuk sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dan seterusnya, kita juga bersama dengan Ustaz Haryanto selaku pendakwah bebas untuk hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, clear semua? Boleh dengar? Boleh. Okey. Clear dan jelas. Baik. Ikan keli okey, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dan kita juga hari ini bersama dengan Fizo yang sudi bersama dengan kita walaupun ada tuntutan kerja di Kelantan hari ini. Terima kasih Fizo kerana bersama dengan kami. Sihat? Baik, sihat Alhamdulillah, sama-sama Fiza dan semualah wanita hari ini. Fiza dan juga Fatin. Okey. Double Fatin, Okey. baik Fatin. Alright. Sorry, baik. Kita nak mulakan tirai siaran kita dalam topik kita hari ini untuk bertanya soalan yang pertama ini kepada Fizo dahululah sebab dia jauh kan, dan mungkin ramai juga yang tahu Fizo beberapa tahun dahulu juga pernah mempunyai masalah berkaitan dengan kewangan dan juga hutang ni kan. Kalau boleh Fizo kongsikan sedikit tentang pengalaman Fizo berkaitan hutang itu, Fizo. Okey, baik. Sebenarnya secara ringkas je, hutang saya dulu saya pernah buat bisnes dengan partner saya dan nama saya telah digunakan untuk buat pinjaman dengan sebuah bank RM8 juta tanpa pengetahuan saya. Actually bukan hutang saya tetapi nama saya di dalam company itu tanpa pengetahuan saya, dan saya dapat tahu yang saya dapat surat pada bank yang saya kena bayar hutang berjumlah RM8 juta. Sehingga membuatkan saya diisytiharkan muflis. I think dah hampir 10 tahun lah. So daripada situlah bermulanya kehidupan baru saya bersama dengan hutang saya sehingga sekarang. Alhamdulillah. Dan Allahu Akbar, Masya Allah, dia jatuh. Sorry. Biasalah tu kan kalau live memang macam tu. Okey, kemudian? Okey, so jadi daripada situlah saya mula belajar macam mana nak menguruskan hutang ni. Walaupun ialah saya tak ambil duit tu, tetapi dari segi undang-undang, saya sebagai director company, saya terlibat dan saya bertanggungjawab. So daripada situlah saya mula mempelajari bagaimana untuk, sebab saya sebagai businessman tak nak saya kena teruskan. Jadi saya belajar menerusi AKPK, menerusi insolvensi, macam mana nak meneruskan perjalanan, dan lagi-lagi macam saya ni, saya ada beberapa bisnes yang berjalan dan akan berjalan. So sebenarnya terlibat dalam insolvensi ataupun diisytiharkan muflis, sebenarnya undang-undang Indonesia ni sangat membantu, sangat mudah, dan kita boleh teruskan kehidupan kita
walaupun kita terlibat dengan hutang dan juga diisytiharkan muflis. Macam itulah lebih kurang dia. Okey, baik. Apa yang dikongsikan oleh Fizo tadi? Kita nak teruslah tanya kepada Dato' Haziq sendiri. Dalam keadaan ataupun situasi Fizo tu, diguna nama beliau dan beliau menjadi mangsa. Macam mana dari segi undang-undang sendiri, Dato'? Untuk kita, yelah, orang kata memanglah salah sebab kita memberi nama kita. Tapi bagaimana dari segi undang-undang untuk menyelesaikan masalah atau situasi macam ni? Okey, sebenarnya saya dengar apa yang dikatakan oleh Fizul tadi. Tapi Fizul ada menyatakan bahawa pinjaman ni telah diambil tanpa pengetahuan Fizul. Betul tak? Betul. Kalau pada ketika tu sebelum mereka mengambil penghakiman ataupun mereka dah mengambil penghakiman, Fizul sepatutnya pergi berjumpa dengan peguam untuk ketepikan perintah tersebut sebab pinjaman ni adalah berdasarkan satu penipuan. Walaupun awak director di dalam syarikat, itu tak bermaksud awak bertanggungjawab. So, kalau pada ketika tu Fizul tahu bahawa benda ni berdasarkan satu penipuan, laporan polis, jumpa peguam, ketepikan dan mungkin insyaAllah awak tidak akan mengalami keadaan yang apa awak melalui sekarang ni. Betul. Itu sebenarnya what should have been done lah pada ketika tu. Betul. Saya sebenarnya saya dah buat laporan polis dan benda ni masih lagi dalam siasatan. Of course makan tahun dan hopefully boleh selesai dalam masa terdekat lah. But I think towards the end lah, the process is toward the end dan boleh selesai insyaAllah. InsyaAllah. Tapi sementara journey nak selesai tu as a bankruptcy, itulah saya rasa apa yang berlaku dengan izin Allah. Allah memberikan dugaan kepada saya untuk saya pelajari kelemahan saya dan itu adalah turning point untuk saya bangkit selepas itu. Betul. So saya ambil benda itu sebagai positif lah. Positif lah, yalah. Maafkan saya nak mencelah Datuk dan juga Fizo. Kalau daripada apa yang dikongsikan oleh Fizo dan juga Datuk tadi, kalau kita nak tanya kepada Ustaz pula, penipuan dan juga hutang ini seringkali mungkin berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Mungkin Fizo ditipu dengan jumlah yang besar dan banyak, 8 juta ringgit. Tapi mungkin juga ada dalam kalangan masyarakat kita ataupun penonton-penonton yang menonton ketika ini, ada yang ditipu walaupun RM10, tetap duit mereka. Ditipu RM100. Bukan sahaja kewangan tapi kadang-kadang barang-barang, Datuk. Dari sudut agamanya, bila kita cakap tentang hutang ni kan, macam mana kita nak faham bahawa hutang ini sebenarnya harus ditunaikan, dilangsaikan dan harus dibayar kalau kita dah cakap namanya hutang itu. Ustaz, silakan. Ya, Fatin dan juga Fizo dan Datuk dan para penonton wanita hari ini. Sebenarnya kalau kita bercakap soal hutang ini menurut agama, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari sesudah kematian, itu isu dia. Ya. Kalau orang ni tak beriman dan dia tak beriman dengan hari sesudah kematian, memang sebenarnya kita nak cerita pun tak ada point. Kerana dia memang tak ada moral dah. Jadi iman pun tak ada, maka sebenarnya tak beri kesan apa-apa pada dia. Tapi kalau kita meyakini bahawa nanti ada satu hari di depan kita, sesudah kita mati, kita dibangkitkan, kita kena ingat bahawa siapa pun kita, hebat bagaimanapun amalan kita, tetapi kalau ada berkait dengan hutang, sehingga kata Nabi SAW, yughfaru lisyahidi kulla syai'in illa ad-dain. Diampunkan daripada orang yang berjuang di jalan Allah, yang syahid, maknanya matinya itu mati yang istimewa. Orang ini diampunkan, tetapi kalau dia ada hutang, tidak ada nilainya dia di sisi Allah Ta'ala. Ini kita sebut ni orang yang syahid, bukan orang yang mati biasa. Mati biasa ni tak. Maknanya orang yang hebat mati di jalan Allah Ta'ala. Orang ini sepatutnya dia direct dapat balasan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat syurga tu. Tapi oleh kerana ada hutang, maka tergantung dia tu. Amalan-amalan yang hebat tu tergantung. Apatah lagi kalau sekadar solat saja, kalau sedekah pun lebih kurang saja, kalau amalan-amalan kebaikan pun tak seberapa, ada hutang walaupun Biza sebut tadi RM10. Sebenarnya saya nak bagi tahu, hutang ni apa saja yang namanya harta walaupun 10 sen. 1 sen dah tak pakai Fizo dah tahu Jadi maknanya walaupun 5 sen, maka kita akan tergantung amalan-amalan kita tu dan Allah tidak menerima kita.
Itu bahaya hutang. Okey. Sebab itu dalam Islam Fiza dan juga Fina, Fatin Fina pula. Boleh Ustaz. Disuruh ni, disuruh faktubu dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kalau kau berhutang pada satu-satu tempoh atau masa, faktubu, maka hendaklah engkau tulis. Tujuan dia apa? Supaya jangan ada satu pun yang terlepas. Itu maksud dia. Makna nak cerita sungguh-sungguh berkaitan hutang. Sehingga kan, Fizo Datuk Fatin dan Fiza, para penonton, dalam Al-Quran, satu-satunya ayat yang paling panjang, Fizo, satu muka surat. Ialah ayat berkaitan dengan hutang. Surah Al-Baqarah. Kalau kita tengok, satu muka, semua cerita hutang saja. Allahu Akbar. Paling panjang Paling panjang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, satu muka. Semuanya cerita pasal hutang. Baiklah. Ustaz, Baik. itu penjelasan tentang dari sudut hukum dan juga agama tentang hutang itu sendiri tadi. Mungkin nak tanya juga kepada Datuk. Kadang-kadang Datuk, yang menjadi masalah dalam kalangan masyarakat kita hari ini adalah hutang yang tidak ada perjanjian. Hutang dengan bank, hutang beli kereta, beli rumah, personal loan dan sebagainya itu ada perjanjiannya. Tapi hutang dengan manusia ni kadang-kadang kawan minta pinjam dalam kesusahan, babe, pinjam 500 babe, minggu depan tambah lagi babe, tak cukup tambah lagi 10,000. Tapi bila kita minta tak nak bayar dan kadang-kadang sampai bertahun-tahun dan tak tahu nak dilakukan apa dalam situasi tersebut. Adakah boleh dibawa ke mahkamah dan sebagainya, Datuk? Okey, bagi saya satu, kalau hutang tu pada ketika dia minta, contohnya saya minta pada Fiza saya nak pinjam 500. Kalau awak ada bukti bank-in slip, kalau melalui electronic banking ataupun ada bukti, maka boleh dibawa ke mahkamah. Tetapi kita harus faham, kalau contohnya hutangnya cuma 1,500 ke 2,000 ringgit, kalau nak bawa ke mahkamah, mungkin benda ni tidak akan memadai sebab mungkin kos yang untuk bawa perkara ni ke mahkamah mungkin tinggi. So seperti mana Ustaz kata tadi, dia sendiri jawab dekat Padang Mahsyar satu hari apabila dibangkit semula sama ada dia perlu membayar hutang ataupun tidak. So itu yang menjadi masalah. Tetapi bagi saya satu, di mana-mana situasi pun kalau kita berhutang kita sepatutnya membayar. Dan kalau boleh lah contohnya kalau hutang ni diberi, sebaik-baiknya Ustaz kalau ada perjanjian ataupun ada surat. Sebab kalau saya tak salah, walaupun saya tak berapa arif dalam segi agama, tetapi Quran sendiri menyatakan bahawa kalau kita memasuki apa juga perjanjian, seharusnya secara bertulis Ustaz. Mungkin Ustaz boleh terangkan lebih lanjut. So bagi saya, kalau kita nak memberi pinjaman kepada sesiapa pun, tak kira adik, beradik, kawan, sahabat, rakan kerja, sebaik-baiknya tak banyak, satu selai kertas cukup untuk menyatakan saya memang ada meminjam duit itu tersebut. Itu sahaja. So at least benda ni, sebab di mahkamah ni lain. Sebab di mahkamah semua akan berdasarkan bukti. Kalau tak ada bukti, sekurang-kurangnya kalau ada saksi. Contohnya kalau semasa saya pinjam dengan Fiza, kalau Ustaz ada atau Fizul ada, dia nampak saya memang ada pinjam, keterangan Ustaz ataupun Fizul tadi boleh diguna pakai di mahkamah. Untuk menyatakan bahawa dia telah menyaksikan bahawa saya sememangnya telah mengambil duit. Baik, jelas apa yang Datuk kongsikan. Tapi saya nak tanya kepada Fizo, daripada pengalaman Fizo sendiri, macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang yang meminjam duit kita ataupun yang bermasalah daripada segi hutang. Macam mana agaknya hubungan selepas itu ataupun bagaimana pendekatan yang dibuat oleh Fizo nak bercakap mengenai hutang, pulangkan balik dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Baik Fatin, terima kasih. Satu benda yang kurang gemar saya buat adalah meminta hutang. Segan kan? Meminta hutang tu adalah satu benda yang kita rasa segan kan. Tapi pada saya kan, macam Prof Mahaya, guru-guru saya selalu cakap kan, kalau orang nak berhutang, sebenarnya hutang ni ada dua benda tau, dua elemen. Satu yang pertama adalah dengan niat membantu orang, boleh merapatkan ukhuwah bila kita membantu orang, dan yang kedua berkemungkinan besar akan memutuskan silaturahim. Kenapa? Sebab bila kita memberi ni, yang si pemberi tu tak ada masalah. Yang menerima tu mungkin lama-lama dia tak boleh bayar, dia segan, dia mula menjauhkan diri. Dia mula tak nak jumpa kita, tak nak angkat call. So dengan sendiri memutuskan silaturahim. So ada baiknya memberi hutang dan ada buruknya juga. So pada saya very simple lah. Sebenarnya yang tanggungjawab sebenarnya bukan kepada pemberi tetapi pada penerima.
peminjam tu sendiri. Itu adalah amanah, sebab kita kena ingat bila kita berhutang maksudnya kita tersepit, kita memerlukan bantuan. So bila orang bagi bantuan sepatutnya menghargai. So kalau berbalik pada tadi, saya seorang yang tidak meminta hutang, tapi saya percaya setiap kali saya memberi hutang dengan niat kerana Allah saya nak membantu dia, bukan menghalalkan tapi saya membantu dia. Tapi dengan niat saya, bila kita membantu seseorang dalam kesusahan, itu adalah salah satu orang kata tips untuk menjemput rezeki, dan Allah pemurahkan lagi rezeki kita. So kalau setakat 500 ke 1000 kawan-kawan pinjam ni, kita boleh kata tak apalah, kalau tak bayar pun dalam hati aku halalkan. Boleh Sebab pinjam kat Fizo lepas ni. Allahu Akbar. Bila kita meletakkan benda sebagai hutang, kita berharap tau. Kita berharap. Dan pada saya, nilai sebuah persahabatan, persaudaraan bukan terletak pada 500 ataupun RM1,000 Betul. lah. Tapi Fizo, kalau Fizo boleh jawab secara ringkasnya, kadang-kadang kan kita memang niat kita nak membantu, nak merapatkan ukhuwah, nak membantu orang yang dalam kesusahan dan memerlukan, apatah lagi kalau kita mungkin pernah berada dalam situasi ataupun keadaan tersebut. Tapi kadang-kadang orang yang kita bantu ni pula, contoh makannya lebih mewah daripada kita, cakap dalam kesusahan, tapi makannya, pakainya, barangan-barangannya pula berjenama. Itu macam mana tu? Marah ke tak marah dalam situasi begitu? Saya sebenarnya, kita tak perlu marah kat dia, tapi kita perlu kesian kat orang macam ni. Kita perlu kesian. Semoga, sebab dia macam ni lah, dia terlalu, betul apa yang Fiza cakap, saya setuju sangat. Sekarang ni elemen sekarang ni peer pressure, semua nak tunjuk hebat, semua nak tunjuk dalam social media, sehingga kan terpaksa berhutang. So orang macam ni saya rasa kesian, dan saya pesanan kepada saya diri sendiri ataupun yang mendengar ni, kita kena ubah cara kita, ubah lifestyle kita, ubah ni, supaya hutang ni satu beban tau. Hutang ni satu beban. So jangan sebab korang berhutang sebab nak lifestyle. Pada saya tak marah, tapi saya lebih kepada kesian lah. Semoga Allah bagi hidayah kat dia, dia berubah lah, insyaAllah. Tapi kalau bercakap mengenai lifestyle ataupun betul-betul kadang-kadang orang tu minta bantuan, kalau dia betul-betul dalam kesempitan, macam mana kita nak, si pemberi bantuan ni nak tahu, macam kita tak naklah tanya panjang-panjang masuk dalam kain masalah dia kan, tapi macam mana kita nak membezakan ini boleh kita bagi ataupun ini kita bagi untuk bantuan. Bagaimana Datuk boleh kongsikan? Yalah, apa yang awak katakan tu Fatin memang betul. Susah kita nak tahu manusia ni. Kalau kita sekali pandang, kita tak tahu apa niat dia sebenar bila dia nak pinjam. So, bila seseorang tu, bagi saya lah macam dikatakan Fizul tadi, bila kita nak adakan satu lifestyle yang kerana peer pressure untuk menunjukkan yang kita hebat, kita kaya dan sebagainya, kita in order nak pinjam duit tu, kita akan datang dengan pelbagai alasan. Separuh daripada alasan tu mungkin bohong. Tetapi seperti mana dikatakan oleh Fizul tadi, kalau setakat jumlah 1,000 ke 2,000 Ustaz, kita kalau halalkan tak apalah. Tapi kalau jumlah tu contohnya 100,000 ke 200,000, betul. Dan kita tolong seperti mana dikata Fizul tadi, kita tolong dengan niat kita nak tolong seseorang yang sedang susah. So tadi bila Fatin tanya, bila kita dah bagi dia 100,000, kita lihat dia pakai 100,000 untuk beli beg mewah ataupun beli kereta ataupun kasut mewah, dan selepas kita tahu duit itu digunakan untuk perkara-perkara tersebut, mesti kita ada perasaan, ya Allah, duit aku yang aku susah payah bekerja selama ni, aku bagi dia orang pergi gunakan untuk benda-benda yang seperti mana dikatakan Fizul tak masuk akal. Benda aku pun tak ada. Betul. So, ini adalah sesuatu yang mungkin Ustaz boleh terangkan, sebab kenapa kita sekarang ni kerana social media dan sebagainya, semua kita nak tunjuk. Makan kita nak tunjuk, kita beli handbag kita nak tunjuk, beli kereta kita nak tunjuk. Bagi saya, yalah Fizul, you're quite right, sebab benda-benda ni semua, thank you Datuk. Dalam jangka masa yang panjang memang tidak menolong Ustaz. Sebab kenapa kita nak jadi seseorang yang bukan diri kita sendiri? Why can't we just be ourselves? Ustaz, mungkin Ustaz boleh ulas apa yang Datuk katakan tadi, tapi dalam masa yang sama juga Ustaz, mungkin ada berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Fizul dan juga Datuk awal tadi, yang mana kalau ada hutang sebagainya, kita perlu ada perjanjian. Sebab tu juga kalau seseorang tu dah meninggal dunia, kadang-kadang waris ataupun ahli keluarganya akan cakap, kalau arwah ni telah pun meninggal dunia, kalau ada hutang sila tuntut kepada siapa dan sebagainya kan. Kalau Ustaz boleh kongsikan juga perkara-perkara tersebut Ustaz. Baik, saya setuju apa Datuk sebut tadi. Sepatutnya kita tulis, kita tulis. Saya rasa mungkin ramai yang bersetuju bahawa orang kita ni, dia ada satu masalah. Bab duit dia jadi malu Allah. Kalau saya dengan Fizo katakan
Katalah saya nak pinjam duit dengan Fizo. Fizo nak hutang duit. Fizo, alah ustaz pula ni takkan tak percaya dengan ustaz. Dia jadi malu. Alah, saya nak katakan ini satu kesalahan. Pertama, kita tak ikut Al-Quran. Masalahnya Quran mengajar kita. Agama mengajarkan kita ni tujuannya untuk memberikan keharmonian dua-dua Fizo. Macam Fizo sebut tadi kan. Maknanya orang ni Datuk, masalah kita pun masalah. Tapi sebab itu, agama suruh kita tulis. Jangan malu. Alah, adik-beradik baik, saudara mara baik, kawan rapat baik, siapa pun. Jadi kita kena tulis. Itu yang pertama. Hatta saya pernah sebut kalau dalam kuliah-kuliah saya, Datuk Fizo Fatin, saya kata, bila orang bayar hutang Fizo, kita rajin kan, bila orang bagi duit, okey Fizo, ni saya bagi balik duit awak 100. Saya nak tanya, Fizo kira tak depan saya? Tak kira. Nanti Fizo, kita balik ke rumah, masa tu baru kita kira. Kenapa duit ni tak cukup 100? Ini masalah kita. Sepatutnya kita kena ambil kira. Minta maaf Fizo, Ustaz kira lah. 1, 2, 3, 150 ni. Ustaz ni saja bagi. Jadi maknanya ini masalah-masalah yang berlaku pada masyarakat kita, Datuk. Dan ini ni kita sebut semua Fiza Fatin, semua termasuklah orang yang konon-kononnya nak jaga, takut terjebak nanti jadi berdosa, dia pun tak buat masalah ni. Ini kalau cerita orang yang kira, risaulah nanti hutang ni ke akhirat macam mana, ini macam mana. Ini tak cerita dari segi undang-undang dah tu. Ini maknanya kita cerita dari segi memang orang yang risaulah saya, tapi dia pun tak nak buat. Ini masalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab itu kita sebut tadi kena tulis. Walaupun macam Datuk cakap, conteng sikit pun tak. Conteng. At least ada maknanya sesuatu untuk jadi rujukan. Yang kedua, saya nak sebut masalah orang meninggal ni. Ini pun satu masalah juga. Orang meninggal tu memang meninggal dah lah. Waris ni, masa jenazah ni belum nak ditanam, bukan main beria lagi. Kalau ada siapa yang butang, bapak saya butang, mak saya butang, arwah ni butang, datanglah jumpa kami adik-beradik. Bukan main confident lagi. Tapi bila selepas daripada itu, orang pun datang. Ayah awak ada hutang ni, mak awak ada hutang ni. Dia kata itu dia orang punya hal lah, jangan minta dengan kami. Sedangkan saya nak bagi tahu ni semua pendengar-pendengar, penonton-penonton wanita hari ni, pendengar pula pasal kita duduk seorang-seorang depan penonton wanita hari ni, saya nak pesankan ni, saya yakin ramai yang menonton kita ni, saya nak bagi tahu, bila mak ayah meninggal atau siapa-siapa daripada waris terdekat kita, suami ke, anak ke, yang boleh kita mewarisi harta dah tu. Maksudnya yang boleh kita mewarisi harta. Saya nak pesankan masing-masing, kita kena ingat, hutang dia jadi nombor 2 selepas fardu. Maksudnya, bila meninggal, okey, kita selalu tanya. Saya selalu dapat soalan, Ustaz, mak saya tak puasa ni, banyak ni, berapa banyak fidyah? Ni haji tak buat lagi, umrah tak buat lagi. Dia tanya, itu betul, itu nombor 1. Tapi ingat, selepas nombor 1, dia kena pergi nombor 2. Nombor 2 apa? Hutang. Sebelum kita nak sedekah, sebelum kita nak bagi derma, nak wakaf, itu sunat. Yang hutang ni jadi kedua. Kalaulah dengan sebab kita bayar hutang-hutang itu semua, adik-beradik dapat seorang RM2 Fizo, harta pusaka, maka itu adalah lebih baik. Tapi minta maaf sebut, berapa ramai di antara kita yang agihkan harta pusaka, tanah berekai, harta banyak, tapi hutang mak ayah dia tak bayar dulu. Sedangkan wajib bayar hutang tu dulu sebelum diagihkan harta pusaka tu kepada adik-beradik. Itu kena ingat. Ustaz, maaf Ustaz, mencelah. mungkin saya Maaf mencelah. Ni ada orang sempat tanya di Facebook, katanya antara zakat dengan hutang tu mana yang harus didahulukan dahulu, Ustaz? Zakat adalah satu kefarduan. Dia kena jalan dulu. So maknanya kalau dia ada zakat, selesaikan dulu. Ini cerita orang dah meninggal ke belum meninggal, tak tahulah tu. Tapi kalau kita cerita orang dah meninggal, dia ada zakat masih berhutang, so dia kena selesaikan. Itu semua adalah kewajipan. Rukun Islam kan? Kena selesaikan dulu. Puasa tu semua selesai. Dah selesai dia punya yang itu, dia akan turun ke bawah, pergi kepada benda-benda yang wajib. Yang wajib ni hutang antaranya. Tapi kalau orang hidup, dia ada hutang, dia ada zakat, dia kena bayar hutang dulu.
Sebab kalau macam Fizo tadi kata, kawan tu hutang 8 juta, lepas hutang 8 juta, dia tinggal baju dengan seluar je. Nak zakat apa ke benda ni? Yalah. Itu maksud dia. Okey. Baik, Ustaz, Datuk dan juga Fizo. Tapi saya ada satu situasi yang nak diajukan kepada Datuk. Kalau kita bercakap mengenai hutang, semua akan fokus kepada duit. Tapi bagaimana hutang dari segi harta, handbag ataupun barang-barang kemas yang mana dipinjam dan dijual? Macam mana kita nak tuntut secara ringkas, Datuk? Okey, bagi kita satu, seperti mana yang Ustaz dengan Fizul tahu, kalau kita ada bukti. So, saya katakan kalau ada saksi, sebaik-baiknya ada saksi. Saksi boleh datang ke hadapan. Kedua, contohnya kalau beg tu diberi dekat rumah ke ataupun barang kemas diberi ke rumah tanpa apa-apa dokumen, kalau kita ada bukti seperti CCTV ke sebagainya, boleh dibuat. Boleh diambil tindakan. Tetapi masalahnya, kebanyakan orang bila kita memberi barang seumpama ni dan dia tidak pulangkan balik, biasanya kita tidak ada apa-apa dokumentasi ataupun apa-apa bukti untuk menunjukkan. Kalau tak ada bukti, memang agak sukar Fatin dengan Fiza. Okey, baiklah. Dan mungkin di penghujung perbincangan kita ini sedikit Fizo, rumusan ringkas daripada Fizo dan seterusnya kepada Ustaz. Berkaitan hutang. Okey, pada saya hutang ni ramai orang menampak hutang satu benda yang negatif. Tapi sebenarnya kalau kita tahu mengambil peluang ialah satu benda positif. Sebagai contoh, orang berniaga. Kita perlukan hutang untuk kembangkan perniagaan. Itu kita perlukan bank, kawan-kawan. Tetapi bila kita menggunakan orang kata kelebihan hutang tu dengan baik, dia lebih mengharmonikan, memajukan bisnes, membantu. Tetapi ramai di masyarakat yang dekat masyarakat kita sekarang mengambil hutang tu masa nak je ambil tetapi tidak perlu tidak tahu macam mana nak menunaikan. So saya nak share satu tip lah. Sekiranya semua yang kat sini yang ingin menambah komitmen dari segi hutang, yang makan gaji ataupun bekerja, tips dia very simple. Create additional income untuk lepas bayar hutang yang bakal kita tanggung setiap bulan. Barulah berhutang. Baik. Jangan dengan gaji yang ada, pendapatan yang ada, baru nak tambah hutang, baru nak fikir. Itu yang selalunya mewujudkan masalah. Okey. Itu daripada saya. Baiklah. Terima kasih. Waktu kita dah habis sebenarnya. Ustaz, ringkas saja. Wajib kita, lebih baik kita halalkan ataupun kita tuntut hutang kita sebenarnya? Ringkas. Fiza, sebelum kita terlupa untuk ingatkan penonton kita, hutang bukan hanya duit. Kita buat rumah tak bayar, itu hutang. Kita pergi ke kedai beli barang tak bayar hutang, itu hutang. Kita bekerja tapi kita cuti menipu. Duit gaji kita adalah hutang pada syarikat. Kita kerja dengan kerajaan tapi kita MC tipu. Itu kita hutang dengan kerajaan. Jadi nak bagi tahu penonton semua, ingat, hutang bukan pinjam duit dengan Fizo je. Bukan pinjam dengan Fiza saja. Semua tu termasuk hutang yang akan nanti dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi kalau Fiza tanya halalkan ke tidak, saya kata simple je. Ikut Fiza lah. Okey, baiklah. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita, Datuk Haziq, Okey, Ustaz, terima kasih banyak saya belajar. Ya. Allah, Datuk. Sama. Baik, terima kasih semua. Fizo. Right, Okey. terima kasih Ustaz, Datuk. Thank you. Ya, Terima baiklah. kasih Fizo, Datuk. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Haziq Pillay, Ustaz Haryanto dan juga Fizo Omar kerana berkongsi pengalaman mereka berkaitan topik kita pada hari ini, dan kita doakan juga semoga apa yang dikongsikan hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan juga satu orang kata pengajaran. Banyak yang kita tak tahu, kita dah tahu hari ini. Betul.